Ibrahim seperti saya sebutkan tadi, ada isteri dia ada 4 orang. Dan sebagaimana yang saya kaji, sebab saya buat genealogi itu selama 13 tahun. Jadi kita nampak tahu dia punya mana melompong sebagainya. Nabi Ibrahim lebih kurang 2000 BC. 2000 BC dia punya tarikh dia. Jadi daripada 2000 BC itu, dia mempunyai 4 orang isteri. Yang pertama ialah Siti Sarah. Siti Sarah adalah orang Iraq. Nabi Ibrahim orang Iraq. Mereka orang Iraq, berbangsa Akkadi, berbahasa Akkadi, bertulisan menggunakan tulisan Mismari. Mereka bukan orang Yahudi, bukan menggunakan bahasa Hebrew. Bahasa Akkadi ini adalah Semitic language. Dia adalah terbit daripada perkataan bahasa Arab. Okey. Yang kedua ialah Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah Kipti, Arab Kipti yang daripada Mesir. Dia merupakan orang istana kepada maharat pada raja Mesir yang pernah nak khianat kepada Siti Sarah pada ketika itu. Dan untuk mengucapkan terima kasih kepada Siti Sarah kerana memaafkan dia, maka raja Mesir itu, dia bukan Firaun bukan Firaun, ni raja lain, nama lain. Dia menghadiahkan Siti Hajar kepada Siti Sarah. Okey. Kemudian yang ketiga adalah Qaturah. Qaturah ini seorang watak ataupun satu watak yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir banyak menyebut tentang Qaturah ni bermaksud bakhur. Bakhur ini adalah kayu gaharu. Bila dunia Arab, dia tidak kenal sangat Nusantara ke alam Melayu. Tetapi dia menamakan individu itu dari apa yang terkenal di tempat dia. Jadi kayu gaharu ini tidak ada di tempat lain kecuali di alam Melayu. Jadi ada beberapa tempat di kawasan Champa itu ataupun Vietnam sekarang. Kalau kita tengok daripada Google sekarang pun, Nantrang yang ada di Champa itu dulunya nama Keturah. Dulunya nama Keturah. Jadi Champa itu merupakan satu pelabuhan terbuka. Pelabuhan yang terbuka dan terkenal. China pun suka datang ke Champa itu. Kerana di Champa itu ada satu beras. Dia panggil beras Champa. Beras Champa disukai oleh Maharaja China. Dan kerajaan China belajar macam mana nak tanam beras itu. Itu. Dan itu kawasan Champa. Adakah sebelum Qaturah itu sudah ada? Sudah ada orang. Dunia Melayu pada ketika itu sudah ada orang. Tetapi dia bukan agama Hanifah. Bukan agama Nabi Ibrahim. Maksudnya, dia bukan Hindu. Dia adalah kepercayaan kepada alam semula jadi. Apabila anda jauh daripada tauhid, maksudnya tidak ada Nabi datang, tidak ada orang saleh yang datang untuk mengajar monoteism. Ya, anda mesti rasa untuk memegang kepada sesuatu, anda mesti merujuk kepada gunung, pokok, alam semula jadi. Itu bukan agama Hindu. Itu agama yang berpegang untuk menjaga diri sendiri. Protect self. Nampak tak? Jadi sekarang, daripada situ kita faham bahawasanya sudah ada orang lain di alam Melayu tetapi bukan agama Hanifah. Bila agama Hanifah itu datang, bila Nabi Ibrahim menghantarkan 2 orang anaknya, Medan dan Midian itu. Anak-anak Nabi Ibrahim dengan Qaturah ni ada 6 orang. 2 orang dia kata halaku, kafir. 2 orang lagi pun halaku, kafir. Tapi yang 2 orang lagi ini syuhada. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud, dia kata riwayat Abu Daud dalam bab Malahim. Dia sebut, dia kata wa yuqatiluhum. Kalau keadaan nahwu Arab, wa yuqatiluhum, ada orang luar datang membunuh mereka. Itu orang luar. Orang luar penceroboh datang membunuh. Tapi kalau dia kata wa yataqataluhum, itu bermaksud ada unsur musyarakah. Bila unsur musyarakah, orang dalam, itu pemberontakan. Kena beza. Pemberontakan dengan pencerobohan. Pencerobohan orang luar, pemberontakan orang dalam. Jadi dalam hadis Nabi dia kata wa yuqataluhum. Mereka itu dibunuh. Maknanya orang luar datang ceroboh. Keadaan ini kiasnya dia lebih kurang cerita Chenla menyerang Champa. Chenla menyerang Funan, kerajaan Funan. Kerajaan Funan inilah Melayu Islam. Justru itu kita tidak ada data daripada Funan apabila dia kalah Chenla ada serang tu sehingga wujudnya kerajaan Sriwijaya. Kita tertinggal tu, data tu kat mana? Itu problem kita. Jadi kerajaan Sriwijaya muncul apabila kekalahan kerajaan Funan. Jadi kat mana tu data daripada
Funan yang telah jatuh tu hingga ke Sriwijaya. Sriwijaya baru 670. Seolah-olah ada Lampung besar tu. Kita tak tahu siapa dia tu. Kiranya beratus Masihi. Beratus-ratus tahun tu kita tak tahu. Data tak ada. Kemudian Sriwijaya pula kita jumpa, orang duk kata, kalau kita baca tulisan orientalis, dia kata Hindu, Buddha, Hindu semua. Ingat ya, agama Buddha hanya muncul 500 tahun. 500 BC. Okey, 502 Buddha dilahirkan di Sungai Ganges. Bahasa Sanskrit muncul 500 tahun, 500 BC. 502 Buddha dilahirkan. 500 BC, ya, BC ni dia menurun. Bahasa Sanskrit baru muncul. Habis yang 700 BC dijumpa 7588 dekat Sungai Batu tu, apa bahasa? Itu soalan, apa bahasa? Bukan Sanskrit. Bukan Sanskrit. Kalau dia kata 300 tadi kan 300 3000 tahun sudah ada bahasa Sanskrit. Tidak. Bahasa Sanskrit mesti muncul sesudah 500 BC. Bahasa Sanskrit itu kan bahasa Buddha. Betul. Menolak yang tadi tu. Tu saya tengok betul tadi tu. Tak ada, bukan 3000. Itu bahasa lain tu. Itu bukan bahasa. Ingat, bahasa Sanskrit hanya muncul lepas 500 BC. 3000 BC itu bukan ada. Di mana bahasa Rencong? Tulisan Rencong tak sebut ke? Tengok tadi. Kita pun